Hai semua, selamat bertemu kembali dalam kelas Maya Sains KSSM tingkatan 4. Hari ini kita akan masuk bab baharu iaitu bab 7 koordinasi badan dan kita akan belajar topik 7.1 sistem endokrin manusia. Pada setiap masa, berlaku perubahan di luar maupun di dalam badan kita. Untuk itu, badan kita perlulah melakukan gerak balas yang bersesuaian. Proses di mana perubahan-perubahan ataupun rangsangan ini membawa kepada gerak balas yang bersesuaian, itulah yang dinamakan sebagai koordinasi badan. Koordinasi badan dikawal oleh dua sistem utama iaitu sistem saraf dan juga sistem endokrin. Jadi hari ini kita akan lihat tentang sistem endokrin manusia. Apa yang dimaksudkan dengan sistem endokrin? Dan apa pula struktur-struktur dan bahan yang terlibat? Apabila kita sebut tentang sistem endokrin, ianya terdiri daripada kelenjar endokrin. Jadi untuk pengetahuan semua, dalam badan kita ada beberapa kelenjar endokrin yang berbeza yang kita akan belajar nanti. Setiap kelenjar endokrin merupakan kelenjar tanpa duktus, bermaksud ianya tidak mempunyai salurnya sendiri dan akan merembeskan bahan yang kita sebut sebagai hormon. Hormon-hormon ini pula akan dirembeskan ke dalam darah. Kenapa dialirkan ke dalam darah? Ini adalah kerana sebagaimana yang Cik dah cerita sebelum ini, kelenjar endokrin tiada duktus, tiada salurnya sendiri. Maka hormon atau bahan kimia yang dirembeskan oleh kelenjar perlulah diangkut melalui darah. Hormon yang diangkut oleh darah akan ke organ sasaran, di mana setiap organ sasaran ini mempunyai reseptor yang sesuai yang boleh mengenal dan juga bergerak balas terhadap hormon tertentu. Jadi kita lihat gambar yang ditunjukkan sebagaimana yang cikgu ceritakan tadi, sel-sel kelenjar endokrin akan merembeskan bahan kimia yang kita sebut sebagai hormon. Memandangkan tiada salur yang khusus, hormon akan dirembeskan ke dalam darah. Aliran darah akan membawa hormon ke sel atau organ sasaran. Dan barulah akan berlaku koordinasi badan yang merujuk kepada gerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Sekarang kita akan lihat pula ciri-ciri hormon. Untuk itu, kita akan ambil satu contoh, iaitu contoh hormon pertumbuhan. Jadi, semua hormon, termasuklah hormon pertumbuhan, merupakan protein. Yang kedua, hormon akan merangsang fungsi tisu atau organ khusus. Contohnya, hormon pertumbuhan yang dirembeskan ke dalam aliran darah akan ke organ sasaran seperti sel otot dan juga tulang untuk merangsang proses pertumbuhan. Ciri yang ketiga adalah gerak balas adalah perlahan. Ya, jadi kita semua sedia maklum bahawa proses pertumbuhan merupakan proses yang mengambil masa yang agak lama. Bertahun-tahun lamanya untuk kita berkembang dan membesar dari peringkat bayi sehinggalah ke peringkat dewasa. Jadi tindakan hormon mengambil masa yang lama. Ciri yang seterusnya adalah hormon dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Ini adalah kerana hormon tidak memerlukan kuantiti yang banyak untuk berfungsi. Dan akhir sekali adalah hormon mempunyai kesan yang lama. Malah dalam kes yang melibatkan hormon pertumbuhan, kesannya adalah kekal. Sebab kita tahu bahawa proses tumbesaran adalah proses yang tidak berbalik. Sekarang kita akan lihat kelenjar endokrin utama dan kedudukannya dalam badan.
Kelenjar utama yang juga dikenali sebagai kelenjar induk dalam badan kita merupakan kelenjar pituitari di mana ianya terletak di bawah cerebrum iaitu bahagian otak yang paling besar. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar yang terletak di bahagian hadapan trakea iaitu bahagian leher kita yang dikenali sebagai kelenjar thyroid. Kita mempunyai sepasang kelenjar yang terletak di atas ginjal dan ini dinamakan sebagai kelenjar adrenal. Kelenjar pankreas pula merupakan kelenjar yang terletak di belakang perut. Bagi wanita, kelenjar yang ada adalah ovari yang mana ianya terletak di dalam ruang pelvis. Manakala bagi lelaki, kelenjar adalah testis dan dilindungi oleh struktur skrotum. Sebelum ini, kita sudah pun belajar tentang kelenjar endokrin utama dan kedudukannya dalam badan. Sekarang, kita akan lihat pula fungsi hormon yang dirembeskan oleh setiap kelenjar endokrin. Kita mulakan dulu dengan kelenjar pituitari. Apakah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari? Kelenjar pituitari akan merembeskan hormon antidiuresis yang juga kita gunakan singkatan ADH, di mana ADH mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Dalam arti kata yang lain, kelenjar pituitari merembeskan ADH ke dalam darah. Ingat, kelenjar endokrin tidak mempunyai duktus, maka hormon perlu diangkut dalam darah. Hormon ADH akan diangkut melalui aliran darah ke organ sasaran iaitu ginjal, di mana ginjal akan menyerap air dan menentukan kuantiti dan juga isi padu air kencing. Sebab itulah isi padu dan kuantiti air kencing berbeza-beza. Sekiranya badan kita berlebihan air, maka isi padu air kencing juga meningkat. Tetapi sekiranya badan kita kekurangan air, isi padu dan kuantiti air kencing akan berkurang. Jadi ini dikawal atur oleh hormon ADH yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari juga merembeskan hormon pertumbuhan dan sebagaimana namanya adalah pertumbuhan, sudah tentu hormon ini merangsang pertumbuhan, khususnya di peringkat kanak-kanak yang mana berlakunya proses pembahagian sel dengan pesat. GH juga mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa. Selain itu, mengekalkan jisim otot dan jisim tulang bagi orang dewasa. Sekarang kita lihat pula tentang kelenjar thyroid. Hormon yang dirembeskan oleh kelenjar thyroid adalah hormon tiroksina. Apa fungsi hormon tiroksina? Ianya akan mengawal kadar metabolisme badan, di mana metabolisme ini merujuk kepada semua proses yang berlaku dalam sel badan. Jadi sama ada proses yang berlaku dalam sel itu cepat atau lambat dipengaruhi oleh hormon tiroksina. Selain itu, hormon tiroksina juga sangat penting untuk mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. Ya, penting ya hormon tiroksina. Kelenjar adrenal yang terletak di bahagian atas ginjal pula akan merembeskan hormon adrenalina. Nama kelenjar dengan nama hormon seakan-akan sama, di mana fungsinya adalah untuk menyediakan badan kita sewaktu kecemasan. Jadi ianya akan membantu untuk meningkatkan kadar metabolisme, meningkatkan kadar degupan jantung, meningkatkan aras glukosa di dalam darah dan juga membesarkan saiz anak mata. Jadi yang ni kita akan belajar dengan lebih lanjut nanti.
Pankreas pula akan merembeskan hormon insulin di mana ianya bertanggungjawab untuk menukarkan glukosa berlebihan kepada glikogen dan disimpan dalam organ hati. Dalam erti kata yang lain, hormon insulinlah yang mengawal aras glukosa iaitu gula dalam darah. Seterusnya, kita akan lihat pula fungsi kelenjar endokrin yang terdapat dalam wanita dan juga lelaki. Iaitu bagi wanita, kelenjar ovari akan merembeskan dua jenis hormon, iaitu hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Jadi apa fungsi estrogen? Fungsi yang pertama adalah untuk mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan, iaitu perubahan yang berlaku semasa akil balik, contohnya perkembangan payudara dan juga pembesaran pinggul. Hormon estrogen juga akan merangsang penghasilan ovum. Dan yang terakhir, hormon estrogen akan menyediakan uterus untuk penempelan embrio, di mana estrogen berfungsi untuk baik pulih dinding uterus setelah haid berlaku. Hormon yang kedua iaitu hormon progesteron pula berfungsi untuk mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Jadi hormon progesteron fungsinya lebih khusus untuk menebalkan dinding uterus. Bagi lelaki pula, kelenjar testis akan merembeskan satu jenis hormon sahaja iaitu hormon testosteron, di mana seperti wanita juga, hormon testosteron berfungsi untuk mengawal ciri-ciri seks sekunder lelaki. Contohnya perubahan suara ataupun pertumbuhan misai. Selain itu, hormon testosteron juga berfungsi untuk merangsang penghasilan gamet lelaki iaitu sel sperma. Akhir sekali, kita akan lihat satu contoh situasi yang melibatkan sistem endokrin. Jadi lihat gambar yang ditunjukkan, ini merupakan situasi kecemasan. Apabila kita sedang berhadapan dengan mana-mana situasi kecemasan, sistem endokrin akan diaktifkan. Dapatkah anda namakan kelenjar yang memainkan peranan penting semasa menghadapi situasi kecemasan? Ya, jawapannya ialah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal akan merembeskan hormon adrenalina ke dalam darah dan hormon ini bertindak dengan meningkatkan kadar pernafasan, aras glukosa dalam darah, kadar metabolisme, kadar degupan jantung dan juga tekanan darah. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa proses-proses ini perlu meningkat? Jadi kita lihat dulu untuk kadar pernafasan. Apabila kadar pernafasan meningkat, kita sedang meningkatkan kadar pengambilan oksigen ke dalam peparu. Aras glukosa dan kadar metabolisme akan meningkat. Jadi kita dah belajar metabolisme merujuk kepada proses yang berlaku dalam sel. Jadi apabila kadar metabolisme meningkat, simpanan glikogen akan lebih banyak ditukarkan kepada glukosa dan inilah yang menyebabkan aras glukosa meningkat. Kadar degupan jantung dan tekanan darah juga akan meningkat. Kenapa? Ini membolehkan jantung mengempam lebih banyak darah dan lebih cepat ke sel-sel badan. Anda perlu ingat, darah mengangkut oksigen dan glukosa. Jadi, kenapa oksigen dan glukosa sangat penting semasa menghadapi situasi kecemasan? Oksigen dan glukosa lah yang digunakan dalam proses respirasi sel bagi menjana tenaga. Jadi apabila terdapat lebih banyak oksigen dan glukosa yang diangkut ke sel badan, lebih banyak tenaga yang dapat dijana dan bolehlah kita melakukan gerak balas yang bersesuaian. Contohnya dalam situasi ini, apabila dikejar anjing, sudah tentu kita
nak lari dengan laju. Dan tenaga itu datangnya daripada oksigen dan juga glukosa, iaitu proses respirasi.